sampaikan, insyaAllah malam ini tazkirah akan disampaikan oleh Syekh sehingga jam 8 malam. Teman-teman tuan-tuan kasih Allah SWT, tetamu kita setakat sampai pukul 8 dan lepas itu dia menyimpulkan di tempat yang lain. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita mengambil keberkatan ini, mengambil kesempatan ini untuk mendengar sedikit sebanyak tazkirah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kelapangan kepada kita semua, insyaAllah. Jadi kita mempersilakan saya dan terima kasih. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام المصلون في هذا المسجد، مسجد المحمودية في بتروجايا في كوالالمبور ماليزيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا دائما على خير، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ووالدينا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. Syekh mengucapkan salam kepada semua ahli qaryah ataupun masjid Mahmudiyah, dan dia mengatakan mengharapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam masjid yang penuh dengan keberkatan ini, juga akan mengumpulkan kita pada hari akhirat di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. ثم أيها الأحبة الكرام، إنني سعيد جدا بوجودي مع إخواني في ماليزيا، وهذه الزيارة لتأكيد الأخوة الإيمانية والمحبة في الله واتحاد المسلمين، فنحن إخوة في الدين كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ونحن على منهج واحد كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأخوة الإيمانية والدينية هي التي تجمعنا متحابين متعاونين. Syekh sangat gembira untuk berada di sini bertemu dengan saudara-saudara dia di Malaysia, terutamanya, dan ini adalah ziarah yang menunjukkan persaudaraan dari sudut keimanan, dari sudut kasih sayang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu. Dan sebagaimana Allah juga menyatakan, kamu adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. ثم أيها الأحبة، إن خير ما نتحدث عنه هو الحديث عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الوحي المطهر هو نورنا ودستورنا وهو قطب اجتماعنا، فنحن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang nak dibicarakan adalah berbicara tentang kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah sumber kita, dia adalah tunjang segala urusan kita. Maka sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah juga menjadi manhaj pegangan ahli sunnah wal jamaah. وفي هذه الليلة الطيبة نريد أن نتحدث عن حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو ليس قرآنا ولكنه وحي من الله تعالى، وهو قوله أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Pada malam yang sangat baik ini, insya-Allah Syekh akan membicarakan tentang satu hadis qudsi yang telah diriwayatkan atau Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis qudsi adalah wahyu dari Allah, bukan Al-Quran, tapi disampaikan melalui Rasulullah SAW. Itulah hadis yang panjang. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan padanya perang. Dan sampailah kepada sesiapa yang dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku sukai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Dan apabila Allah Azza wa Jalla, dan apabila seorang hamba itu melakukan apa yang Allah suka atau apa yang sunat, maka Allah akan sayang kepadanya. Apabila Allah sayang kepadanya, jadilah dia pendengaran, pandangan, kaki dan juga tangan, semuanya dalam panduan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah sayang juga kepada seorang hamba, bila dia berdoa, Allah akan makbulkan. Bila dia berlindung dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan lindungi dia. في هذا الحديث نجد أن أولياء الله يحصلون على المراتب العالية من حفظ الله تعالى ونصره لهم وتوفيقه لهم. فولي الله يحبه الله، وإذا أحبه الله وفقه في سمعه وبصره وفي جوارحه، فيوفقه فلا يرى إلا الخير ولا يسمع إلا الخير ولا يتحرك بيده إلا في الخير ولا يتحرك ويمشي برجله إلا للخير. Maka dalam hadis ini Allah memberikan kemuliaan kepada para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan kepada mereka satu penghormatan atau kedudukan yang tinggi. Iaitulah yang pertama, Allah Azza wa Jalla mencintai mereka. Apabila Allah mencintai mereka, Allah pula menjaga mereka. Apabila Allah menjaga mereka, maka Allah memberikan kepada mereka taufik dari Allah pada semua perkara yang berkaitan dengannya. Taufik Allah pada lisannya, pada pandangannya, pada pendengarannya, pada tangannya, pada kakinya, semuanya berada dalam taufik dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أيضا في ختام هذا الحديث نجد أن المكافأة أيضا لهذا الولي أن الله تعالى يستجيب دعاءه، فإذا طلب من الله شيئا فإن الله تعالى يعطيه، وكذلك إذا التجأ إلى الله واستعاذ به فإن الله تعالى يعيده ويحميه. فهذه منزلة عظيمة وهي منزلة الولاية. Hadis ini juga berakhir dengan satu kemuliaan tambahan kepada para wali, kepada wali aulia Allah, iaitu Allah Azza wa Jalla memakbulkan atau menerima doa permohonannya. Apabila dia berlindung dengan Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan ini adalah satu kedudukan, kemuliaan seorang wali ataupun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. كما نجد أيضا أن من يحارب هذا الولي فإن الله تعالى يحاربه، ومن يريد أن يعتدي على هذا الولي فإن الله عز وجل يعاقبه، ذلك لأن الله تعالى يحفظ أولياءه ويجيب دعاءهم ويوفقهم. Dan Allah juga menjanjikan sesiapa yang memerangi para wali Allah, Allah akan memerangi mereka. Siapa yang menyakiti wali Allah, maka Allah juga akan menghukum mereka. Kenapa demikian? Kerana Allah telah menjanjikan penjagaan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحبة الكرام، بعدما سمعنا هذا الحديث كلنا يتمنى أن يكون وليا من أولياء الله. وأقول لكم الولاية ليست بالملابس
والولاية ليست بالدعاية، والولاية ليست بالكلام، الولاية لها حقيقة. Apabila kita mendengar hadis tentang para wali, sesungguhnya setiap daripada kita mengimpikan alangkah indahnya kalau kita termasuk dari orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita mesti tahu bahawa al-wilayah atau yang disebut sebagai kedudukan yang dekat dengan Allah ini bukanlah dicapai dengan pakaian, bukanlah dicapai dengan sekadar dakwaan, bukanlah dicapai dengan semata-mata perkataan. Tidak. Dia ada satu atau cara atau kedudukan dengan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن كيف يكون الإنسان وليا من أولياء الله؟ الجواب نعرفه من كتاب الله. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنجد في هذه الآيات أن الولاية وصفهم الله عز وجل بالأولياء الذين هم آمنوا واتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. Apabila kita bercita-cita kalaulah kita ni dapat jadi orang yang dekat dengan Allah ataupun disebut sebagai wali, bagaimana caranya? Tidak ada jawapan yang lebih baik untuk mengetahui cara tersebut melainkan kembali kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri yang telah meletakkan sifat bagaimana walinya, iaitu dalam ayat Al-Quran: Ala inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka lah orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah di atas jalan tersebut, dia beramal dengan amal saleh, maka para malaikat akan datang kepada mereka memberikan khabar gembira, janganlah kamu berduka cita dan janganlah kamu bersedih. Lalu Allah Ta'ala sebut nahnu awliya'ukum, kamilah para wali atau kamilah yang menjaga kamu. Menunjukkan apa? Dua sifat yang disebut dalam Quran. Yang pertama, iman dan taqwa. Dalam ayat yang kedua, iman dan amal saleh. Dua ciri ini adalah ciri para wali Allah Azza wa Jalla. وعندما نقرأ القرآن نجد آيات كثيرة يرتبط فيها الإيمان بالعمل الصالح، فلا بد حتى تكون من أولياء الله وقريبا من الله أن تكون مؤمنا وأن تعمل الصالحات. ولا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه إنني مؤمن وهو لا يعمل الصالحات أو لا يجتنب المحرمات، فهذا ليس صادقا في دعواه، بل لابد أن نعمل كما نؤمن، ولا بد أن نجمع بين الإيمان والعمل حتى يكون المسلم قريبا من ربه عز وجل. Lalu apabila kita melihat kepada Al-Quran, banyak tempat ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala gabungkan antara iman dan amal salih. Menunjukkan apa? Seorang mukmin yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla tidak hanya sekadar menyatakan dakwaan dialah wali, tetapi mesti ada seiringan antara iman dan juga amal salih. Digabungkan iman dengan amal salih. Tidak sekadar menyatakan tapi tidak beramal, menyatakan perintah yang wajib tapi tidak melakukannya, tahu perkara yang dilarang tapi tetap melakukan yang dilarang. Semua itu tidak akan berlaku bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mal as-salihah ahabbu al-a'mal as-salihah ila Allah ba'da al-iman wat tauhid huwa ma faradahu Allah 'alayk. كما ورد في الحديث القدسي الذي بدأنا به هذه الكلمة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأحب شيء إلى الله أن تتقرب بالفرائض والواجبات لأن هذا طاعة لله عز وجل الله أمرك فهو يحب منك أن تطيعه فيما أمر. Justru apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Bila kita tahu iman dan amal salih, kita nak buat amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla setelah iman dan tauhid kepada Allah ialah melakukan perkara-perkara fardu yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang paling utama. Sebab apa? Dalam hadis qudsi yang dibacakan tadi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah lebih Allah sukai berbanding dia melakukan apa yang Allah fardukan ke atas mereka. Maka menjadi sesuatu yang patut kita dahulukan untuk mendapatkan cinta Allah ialah melakukan kefarduan dan kewajiban. Kerana Allah paling suka seorang hamba melakukan yang fardu lebih utama dari yang lain. فالفريضة أهم من النافلة. صلاة الفريضة أهم من النافلة. صيام رمضان أهم وأحب إلى الله من صيام النوافل وهكذا. فلا بد أن نحرص على ما فرضه الله عز وجل علينا ونحافظ عليه. وأعظم هذه الفرائض الصلاة. نحافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة في أوقاتها ونتربى عليها ونربي عليها أهل بيوتنا. فهذه الصلوات شأنها عند الله عظيم. ثم نأتي إلى بقية أركان الإسلام من الزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا، ثم أيضا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وبقية الواجبات التي تجب علينا يجب أن نؤديها لأن هي أعظم قربة نتقرب بها إلى الله ونجلب بها محبته. Jadi kita tahu berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, yang fardu lebih Allah suka dari yang sunat. Yang fardu lebih Allah suka dari yang sunat. Maka semua kefarduan pasti lebih baik dari yang sunat. Salat fardu 5 waktu lebih Allah sukai dari salat sunat. Puasa Ramadan lebih Allah sukai dari salat yang sunat. Dan begitulah yang seterusnya. Setiap yang fardu lebih mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, baik dari segi salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, menghubungkan silaturrahim. Dan inilah perkara yang perlu kita tarbiyah diri kita, tarbiyah anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم يأتي بعد الفرائض النوافل. يأتي بعد الفرائض النوافل، وهذه النوافل ليست واجبة ولكنها محبوبة عند الله عز وجل، وهي تكمل النقص الذي يقع في فرائضنا. فعندما نصلي الصلوات ال5 المكتوبة هذه هي الفريضة، ولكن نحن نعلم أن فيها تقصير وفيها سهو وفيها غفلة وفيها نقص. فهذه النوافل التي تصليها قبل الفريضة أو بعدها أو صلاة الضحى أو قيام الليل أو صلاة الوتر أو غيرها من النوافل تكمل ما ينقص من فريضتك. كذلك نوافل الصيام والصدقات العامة التي تكمل ما يحصل من نقص في صيام رمضان ومن نقص في زكاتك. جزاك الله خير. كل هذه النوافل تكمل النواقص وأيضا تقربك من محبة الله عز وجل. Setelah daripada kita buat yang wajib, kita tambah pula dengan yang sunat. Walaupun yang sunat ni sebenarnya tidaklah menjadi satu kemestian dan kewajipan, tetapi kita mesti ingat melakukan yang sunat adalah sangat dicintai dan disukai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dan apa hasilnya?
Yang sunat akan menjadi penyempurna atau mencukupkan kekurangan yang berlaku pada yang fardu. Salat fardu 5 waktu, mungkin kita dah salat, tapi pada waktu kita salat, ada waktu kita lalai dalam salat, ada waktu kita lupa dalam salat, ada waktu banyak perkara kita kurang sempurna dalam melakukan yang wajib. Lalu kita menambah dengan yang sunat supaya menutup kekurangan yang berlaku dengan salat sunat qabliyah atau ba'diyah yang kita panggil sebagai rawatib, salat malam, salat duha, salat witir dan seumpama dengannya. Begitulah juga kefarduan puasa. Ramadan kita ada kekurangan, kita tambah dan cukupkan dengan puasa-puasa sunat. Zakat mungkin kita ada terkurang, maka kita tambahkan dengan sedekah-sedekah kita. Supaya apa? Semua yang kita lakukan ini adalah natijahnya. Bila kita melakukan perkara yang sunat, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. وفي هذا الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أردت أن تحصل على محبة الله عز وجل فتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض وأكثر من النوافل وتقرب إلى الله شيئا فشيئا حتى يحبك الله. Dan dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, Nabi SAW kata, Allah berfirman, tidaklah senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat sehinggalah aku akan mencintainya. Semua kita mengharapkan cinta Allah, kita mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu beramallah, memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat, supaya hasilnya nanti kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ليس غريبا ولا عجيبا أن تحب الله، فإن الله تعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا وحفظنا وأعطانا، فواجب علينا أن نحب الله، ولكن أن يحبك الله هذا هو الفوز العظيم. أن يحبك الله العظيم هذا هو الفوز العظيم. فلنسعى جميعا إلى أن نكون محبوبين لله عز وجل بفعل الفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل. Kenapa kita perlu kepada kasih sayang Allah? Seorang yang dia mencintai Allah adalah bukanlah sesuatu yang pelik. Kalau seorang tu dia kata dia mencintai Allah, bukanlah sesuatu yang pelik. Sebab apa? Allah yang telah memurniakan kepadanya segala-galanya. Allah bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi pakaian, Allah bagi kesihatan, nikmat yang banyak Allah bagi kepada dia. Maka tidak pelik kalau dia mencintai Allah. Tetapi di saat Allah mencintainya, itulah kejayaan yang paling besar. إذن مرتبة الولاية ليست خاصة بأحد دون أحد، وإنما كل من آمن بالله واستقام وعمل صالحا وتقرب إلى الله بالفرائض وأكثر من النوافل وصار من عباد الله المتقين فإنه ولي لله عز وجل بقدر قربه وبقدر عمله وبقدر إيمانه. Jadi malam ini kita tahu bahawa menjadi wali Allah ini bukanlah terkhusus tertentu kepada orang itu dan orang ini. Tidak. Semua orang yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amal yang saleh, kalau banyak amal saleh dia, maka dia menjadi wali dari wali Allah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, beramal dengan amal saleh, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada terkhusus pada individu tertentu atau ini. Dan setiap orang mendapat cinta Allah dengan qadar amalannya masing-masing. Lagi banyak amal saleh dia, makin lagi tinggilah kedudukan dia di sisi Allah. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الجلسة وهذه الكلمة أتوجه لكم بالشكر الجزيل على إتاحة الفرصة بأن ألتقي بإخواني المسلمين في هذا البلد الطيب في ماليزيا، وأكرر التعبير عن فرحي وسعادتي وأنا بينكم،
وأشكر لكم كثيرا هذا اللقاء. Sebelum mengakhiri apa yang Syekh nak sampaikan kepada kita pada malam ini, Syekh mengulangi rasa gembiranya untuk sampai ke Malaysia, dapat bertemu dengan saudara-saudaranya di Malaysia. Dia dah sangat bahagia berada di kalangan kita semua. Apabila dia sampai ke sini, dia sangat gembira. ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل، وقد صلينا صلاة المغرب وننتظر صلاة العشاء، فنأمل أن يكون هذا ونرجو أن يكون هذا من مواطن إجابة الدعاء. فأستغل وجود هذا الجمع المبارك وفي المسجد وبين الصلاتين وبانتظار الصلاة في أن ندعو الله عز وجل. Maka dalam waktu yang sedang kita ada ini, kita sedang berada dalam rumah Allah, kita sedang berada di antara dua salat, kita sedang menunggu waktu salat. Sesungguhnya waktu sebegini adalah waktu yang penuh dengan keberkatan dan memiliki kebaikan. Dan Syekh kata inilah antara waktu yang sangat baik untuk kita berdoa. Dan insya-Allah dia akan mendoakan kepada kita dan kita mengaminkan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، واهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين إنك سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم هب لنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih diucapkan kepada Syekh di atas kesudian beliau untuk menyampaikan kepada kita. Jadi kita mempersilakan pengurusi masjid kita, Dr. Osman di Universiti Zainuddin menyampaikan khidmat kepada Syekh Muhammad Saleh. يمكن تفتح تفتح dan juga kita mempersilakan masuk untuk belajar sedikit sebenarnya kepada kita hati kepada semangat kepada Ustaz Ahmad Syihab. نفس الإمام
Okey, teman-teman tuan-tuan, Syekh membawa sedikit mata lambang daripada Makkah. Mudah-mudahan insya-Allah mendapat barakah kita semua kami. Jamin. Rahim